Kita mesti menang, namun perjalanan kita ke arah itu adalah masih jauh kerana kes kita telah mencapai satu lagi rekod yang tidak mahulah kita lihat, 17,000 lebih kes baru sehari. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita juga perlu memandang situasi ini dari sudut yang berlainan. Selain daripada memberikan tumpuan terhadap catatan kes aktif yang baharu, kita juga perlu berikan tumpuan terhadap catatan baharu bagi program vaksinasi kita yang kita dapat lihat sekarang ini sudah melebihi daripada sasaran suntikan harian. Kalau sebelum ini sasaran diletakkan adalah sebanyak 400,000, tapi ada beberapa hari lepas kita dapat lihat bagaimana sebenarnya kita mencapai suntikan sehingga ke 500,000 sehari. Jadi ini adalah satu pencapaian terbaik. Namun Malaysia juga semakin dipandang di mata dunia kerana kita antara negara yang melakukan program vaksinasi dengan pantas dan juga efisien sekali. Jadi kita ingin berkongsi pada anda bagaimana sebenarnya program vaksinasi ini boleh membantu kita untuk keluar daripada pandemik COVID-19. Kita bersama dengan Dr. Nuran Nakiah Muhammad Hairi, pakar epidemiologi dan kesihatan awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan dari Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih doktor kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih Terence dan Puan Syuhaida kerana menjemput saya pagi ini. Okey, kalau doktor mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu, mungkin ramai dah maklum sebenarnya, tapi saya rasa untuk kesekian kalinya boleh kita untuk ulangkan lagi supaya kita boleh memberikan mereka makluman yang lebih mendalam bagaimana sebenarnya program vaksinasi ini boleh membantu kita untuk keluar daripada pandemik COVID-19 ini, doktor. Ya, seperti mana yang tadi Puan Syuhaida dah jelaskan, ya, negara kita antara salah satu negara yang memberi bilangan suntikan yang terbanyak di dalam tempoh sehari. Maknanya kita letakkan initially target 200,000, kemudian dinaikkan kepada 300,000 dan 400,000, dan ada juga beberapa hari yang di mana bilangan suntikan itu telah mencapai angka 500,000 sehari, dan ini salah satu perkara yang perlu kita banggakan lah. Kita juga perlu berterima kasih kepada petugas-petugas yang kehadapan, maknanya petugas frontliners kesihatan dan juga volunteers yang telah membantu untuk memberikan suntikan yang banyak ini kepada warga negara di Malaysia ini. Dan kita juga telah dengar tadi Terence telah memberitahu berkenaan dengan bilangan dos. Bilangan dos yang pertama adalah lebih kurang 11.5 juta ataupun 35%. Dan bagi dos yang kedua adalah lebih kurang 5 juta, iaitu merangkumi about 16%. Dan kita juga dapat lihat, kalau kita lihat pecahan-pecahan di negeri-negeri adalah agak berbeza, ya. Di negeri Selangor dan wilayah Persekutuan yang ini menghadapi masalah bilangan kes yang begitu banyak, peratusan dia untuk peratusan pertama masih di sekitar 50%, dan peratusan dos kedua adalah di sekitar 20%. Jadi apabila kita lihat peratusan dia, kita juga tahu bahawa kita perlu memberi suntikan ini kepada sebanyak ramai atau seramai yang boleh, ya, untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai herd immunity lah, ataupun mencapai immunity kelompok, atau untuk memastikan vaksinasi yang diberikan ini dapat memberi manfaat. Jadi kita perlu ingat bahawa seseorang itu perlu mengambil 2 dos, ya. Vaksinasi yang kita berikan sekarang adalah seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, kesemua ni memerlukan kita untuk mengambil 2 dos, ya. Jadi dos yang pertama akan menyediakan badan kita ataupun prepare badan kita untuk menghasilkan antibody yang diperlukan, dan dos kedua adalah sebagai booster untuk meningkatkan kuantiti antibody antigen dan memastikan tempoh perlindungan kita itu agak panjang. Jadi hanya 2 minggu selepas suntikan yang kedua, barulah seseorang itu mempunyai antibody yang penuh. Jadi yang ini penting, kita pastikan, kita ketahui bahawa kita perlu mengambil dua dos suntikan. Jadi apabila kita lihat peratusan ada di antara di negeri-negeri di Malaysia ini, seperti Sarawak misalnya kata, telah memastikan bahawa lebih kurang 60% rakyat mereka mendapat dos pertama dan 40% mendapat dos kedua. Jadi itu agak tinggi, ya. Dan di Labuan, satu pencapaian yang amat memberangsangkan, 60%
penduduk di Labuan mendapat dos yang pertama dan lebih kurang 58% mendapat suntikan dos yang kedua. Jadi ini sesuatu yang membanggakan lah. Jadi kalau negeri-negeri lain juga dapat catch up, dapat melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh frontliners di Labuan dan di Sarawak, ini sesuatu yang memang patut kita target lah, kita lihat. Baik, doktor, kalau kita lihat jumlah pemvaksinan sememangnya meningkat, namun dalam pada itu jumlah kes juga semakin meningkat dan menduka ceritakan pada minggu semalam kita telah melihat angka kematian baru dalam 3 digit. Jadi ini juga sesuatu yang merisaukan dan mungkin kita boleh terangkan kepada para penonton mengapa keadaan seperti ini masih berlaku. Betul, Terence. Yang itu juga betul. Malangnya walaupun bilangan dos yang kita berikan itu amat membanggakan dan sesuatu yang kita boleh banggakan, namun bila kita lihat kepada peratusan dia masih belum mencapai apa yang kita targetkan. Seperti mana yang tadi kita katakan, untuk negara kita, untuk Malaysia, kita baru mendapat lebih kurang 16% bagi mereka yang telah mendapat dos yang kedua. Jadi 16% ni belum lagi target yang kita patut capai. Apa yang kita telah lihat dari experience ataupun real world experience di negara-negara luar seperti di United Kingdom ataupun di Eropah, hanya apabila target mereka apabila penduduk mencapai lebih kurang 60% dos kedua, 2 minggu selepas dos kedua, barulah kita dapat melihat penurunan kes-kes yang memerlukan hospitalization atau memerlukan perkhidmatan ICU dan ventilation. Jadi ini sesuatu yang kita dah lihat di negara luar dan kita juga telah dilihat di negara kita sendiri. Di Labuan, misal kata pada awal bulan April, bulan Mei tahun ini, mereka menghadapi masalah di mana kenaikan kes yang amat tinggi, di mana pada ketika itu terdapat penularan kes yang dikatakan Delta variant di Labuan dan target ataupun fokus telah diberikan kepada vaksinasi di Labuan itself, dan itu yang menyebabkan Labuan peratusan vaksinasi di Labuan adalah tinggi dan kini dalam beberapa bulan selepas itu, apabila penduduk telah mencapai target yang tinggi, kita dapat lihat penurunan di kalangan mereka yang terpaksa masuk hospital, mereka yang terpaksa menggunakan perkhidmatan ICU dan ventilation. So jadi memang kita dapat tahu vaksinasi ini memang berkesan. Kita dah lihat experience di luar negara, kita juga dah ada experience di negara kita sendiri. Jadi ini sesuatu yang kita perlu target. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu sejak beberapa bulan ini kes-kes di negara kita ataupun di Lembah Kelang, di Selangor ini adalah kes sporadik, di mana terdapat virus ini kini telah berada di komuniti, di kalangan di komuniti, dan bilangan ini agak tinggi sejak beberapa minggu lepas. Dan salah satu yang kita perlu ingat, ciri COVID-19 ini adalah pertambahan dan peningkatan kes berlaku secara eksponensial. Ini kadang-kadang kita agak lupa sedikit lah, sebab manusia secara naturalnya melihat kepada peningkatan secara linear. Peningkatan linear ini adalah seperti, misal kata kalau kita ada 2, kemudian kita naik kepada 4, 6, 8. Jadi itu peningkatan linear. Tapi peningkatan eksponensial adalah, misal kata kalau kita ambil contoh tadi, dari 2 dia naik kepada 4, 16, 256. Jadi peningkatan eksponensial itu menyebabkan kes-kes ini semakin tinggi. Jadi dia adalah seakan-akan berlari bersama dengan kes vaksinasi on one hand dan peningkatan kes on the other hand. Jadi peningkatan secara eksponensial ini adalah ciri COVID-19 yang kita juga tahu. Dan ini adalah satu yang agak menyusah, agak sukar, tapi ini kita memang dah tahu dari dahulu. Jadi yang disebabkan oleh inilah vaksinasi ini amat penting. Dan faktor yang ketiga adalah wujudnya varian baru. Kita mendapat telah dapat varian beta, varian delta di komuniti di setiap negeri. Ini telah diberitahu oleh DG, dan
ciri-ciri variant of concern ataupun Delta variant ini adalah yang pertama, dia efisien dalam segi merebak. Ya, efisien dan jangkitan itu berlaku dalam tempoh yang amat singkat. Jadi ini menyebabkan transmissibility itu tinggi dan incubation period adalah pendek. Jadi secara kesimpulannya virus Delta ini replication dia amat cepat. Jadi tiga faktor ini menyebabkan walaupun kita nampak bilangan dos vaksinasi yang diberikan itu adalah tinggi setiap hari, tapi bilangan kes masih tinggi. Sebab pertama, peratusan ini masih belum mencukupi, jadi kita perlu menambahkan peratusan, especially dos yang kedua. Dan yang kedua, kita juga tahu COVID-19 ini bergerak atau merebak secara eksponensial. Dan yang ketiga, wujudnya varian-varian yang terbaru yang kita dapat lihat bukan sahaja di negara kita, malah juga di negara-negara jiran. Ya. Jadi di kesempatan ini mungkin doktor boleh war-warkan untuk mengajak penonton bagi Malaysia untuk sama-sama turut sertai program vaksinasi. Kalau mereka mungkin ada di luar sana yang masih lagi berada di atas pagar, yang masih lagi kurang keyakinan tentang program vaksinasi, jadi saya sini masih sesuai untuk doktor umumkan ataupun beritahu pada mereka untuk turut sertai program vaksinasi yang kita sedang jalankan sekarang, doktor. Ya, jadi bagi yang masih di atas pagar atau masih nak tunggu dan lihat, bukti kita dah ada, bukan hanya bukti di luar negara, malah bukti di negara kita sendiri. Kita lihat saja kepada Labuan, ya. Kita gunakan Labuan itu sebagai satu contoh di mana kita dah dapat melihat keberkesanan ataupun terbuktinya betapa bagusnya vaksin ini yang boleh membawa kita keluar daripada masalah pandemik kita sekarang. Jadi tapi kita juga perlu tahu, ya, vaksinasi akan mengurangkan masalah ataupun keterukan COVID-19. Vaksinasi tidak bermakna kita tidak akan mendapat COVID-19. Yang itu kita perlu tahu, kita perlu faham. Kita jangan kita salah anggap bahawa apabila kita mengambil vaksin ini, kita langsung tak akan kena COVID-19. Ya? Walaupun seseorang itu telah mendapat COVID-19 dan telah sembuh, mereka juga perlu mengambil vaksinasi kerana apa yang dapat dilihat adalah apa yang dapat dilihat, antibody mereka itu tidak kekal lama, dan immunity yang mereka dapat juga tidak sepenuhnya. Jadi mereka masih perlu mengambil vaksin untuk merangsang imunisasi mereka. Dan apabila kita telah mengambil vaksinasi, kita masih perlu mengamalkan SOP. Yang ini kita dapat dilihat daripada peratusan di kalangan frontliners ataupun pasukan perubatan yang telah mengambil vaksin, di mana lebih kurang 4,000 mereka masih terdapat jangkitan COVID-19. Tapi apa yang perlu kita ingat di sini adalah jangkitan yang mereka dapat ini cuma di kalangan kategori 1 dan kategori 2. Almost 99%. Ya? Jadi yang itu kita perlu ingat. Walaupun kita telah mengambil vaksinasi, kita masih boleh mendapat COVID-19. Jadi SOP kita jangan kita lupakan. SOP seperti pemakaian pelitup separuh muka, PPE, penjagaan fizikal dan sebagainya. Terima kasih doktor bersama dengan kami hari ini untuk berkongsi bagaimana sebenarnya program vaksinasi boleh membantu kita untuk keluar daripada pandemik COVID-19. Ya, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali bersama anda. Banyak lagi yang akan kami sajikan untuk anda pagi ini dalam Start Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami.